Surah ini adalah surah Al-Mulk, bicara berkaitan tentang kerajaan Allah, kesempurnaan dan kekuasaan Allah. Jadi apa yang Allah sebut dalam surah ini adalah sebagai bukti Allah itu Tuhan yang maha berkuasa. Yang Allah sebut ni adalah kekuasaan Allah membuktikan perbendaharaan milik Allah. Jadi kita kena nampak kenapa Allah Ta'ala sebut benda-benda ni adalah untuk menunjukkan dialah yang maha sempurna lagi maha berkuasa, yang tidak ada sesiapa yang akan menandingi Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Amma ba', alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di dalam rumah Allah dan juga berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah mengkehendaki kepada hamba-Nya untuk diberikan khairan, kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat, tandanya yufaqihu fid din, iaitu Allah Ta'ala akan memberikan kefakihan dan kefahaman agama kepada hamba tersebut. Dan di sini melalui hadis ini, ia memberi kita satu petunjuk dan isyarat. Ilmu adalah perkara yang paling asas dalam agama. Dan ilmu juga adalah perkara yang paling asas di dalam amalan kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Ada di antara manusia ini yang akan berat timbangannya, maka mereka akan memperolehi kehidupan yang diredai oleh Allah di hari akhirat. Dan ada manusia yang akan ringan timbangan amalannya dan mereka akan dijerumuskan ke dalam neraka hawiyah. Kalau kita perhatikan ayat ni tuan-tuan, Allah menyebutkan tentang amalan kita, dosa dan pahala kita bakal dihitung dan ditimbang di hari akhirat. Dan perkara yang logik kalau kita fikirkan, amalan ni, dosa dan pahala ni dia bukan objek yang boleh ditimbang, yang boleh diukur, yang boleh dinilai. Tak boleh. Dosa dan pahala. Tetapi Allah menyebutkan dosa dan pahala boleh ditimbang di atas neraca Allah, di atas mizan Allah, dan dia ada pemberat dia. Pemberat tu, weight tu tuan-tuan, adalah datangnya daripada amalan yang bersandarkan kepada ilmu. Ilmulah yang menjadikan sesuatu amalan itu berat. Sebab itu dalam satu hadis, isteri Nabi SAW, Sayyidatina Juwairiyah, menyebutkan ada satu kisah. Ketika mana Nabi SAW bersiap untuk menunaikan solat fardu subuh di Masjid Nabawi, Juwairiyah ni sudah duduk di dalam musalla dia, iaitu satu ruangan solat di dalam rumah Juwairiyah. Dia sudah duduk untuk berwirid, berzikir, berdoa kepada Allah. Dan Nabi pun keluar untuk mengimamkan di Masjid Nabawi solat fardu subuh. Kemudian Nabi pulang. Dan pulangnya Nabi selepas fardu subuh ni kebiasaannya adalah selepas waktu isyraq. Maksudnya Nabi tempoh. Pulang selepas waktu isyraq tuan-tuan, Nabi tengok Juwairiyah masih lagi duduk di dalam musalla dia dengan wirid dan zikirnya. Lalu Nabi bertanya, "Wahai Juwairiyah, adakah kamu belum bangkit lagi dan selesaikan lagi wirid-wirid kamu?" Kata Juwairiyah, "Belum." Lalu kata Nabi SAW, "Nak tak kalau aku kongsikan kepada kamu satu amalan, yang mana kalau kamu beramal, amalan ini lebih berat timbangannya di hari akhirat berbanding amalan kamu pada pagi ini?" Kata Juwairiyah, "Nak." Lalu Nabi SAW menyebutkan, "Bacalah zikir Subhanallah wa bihamdih
adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Dan Nabi ajarkan kepada kita baca wirid ini dan diulangi sebanyak 3 kali pada awal pagi waktu subuh. Ni tuan-tuan boleh baca amalan ni tuan-tuan. Sebab membacanya menjadikan amalan kita di hari akhirat berat di timbangan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, di sini agama kita dan Nabi SAW mengajar bukan beramal secara smart. Ramai orang kata kita nak beramal ni kena smart. Smart ibadah ni. Smart dalam bahasa kita, dia memberi konotasi negatif. Seolah-olahnya dia ajarkan beramal biar cerdik tetapi licik. Salah tuan-tuan. Salah. Ini bukan diajarkan dalam agama. Yang Nabi nak sampaikan kepada kita, beramal biar dengan ilmu. Walaupun amalan itu sedikit, tapi sandarkan dengan ilmu. Itu yang akan memberatkan timbangan kamu di hari akhirat. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih, hadis yang terakhir dalam kitab Sahih Bukhari, yang Nabi sebut khafifatani, ada 2 amalan yang paling ringan, takilatani fil mizan, kan, habibatani ar-rahman, yang mana amalan ini walaupun ringan di bibir, namun dia yang paling berat di mizan Allah dan paling dicintai oleh Allah Ar-Rahman, iaitu zikir subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Mudah tuan-tuan, simple. Tapi yang Nabi ajar kepada kita, amalan ni yang akan menjadi berat di mizan Allah adalah amalan yang bersandar kepada ilmu. Sebab itu penting untuk kita pergi majlis ilmu. Penting kita beramal dengan ilmu. Sebab amalan inilah yang akan memberatkan di timbangan Allah. Orang mukmin bila dengar khabar daripada Nabi seperti ini tuan-tuan, dia jadi lebih bahagia dan dia akan jadi lebih optimis dengan janji-janji Allah. Mungkin kita dapat hidayah daripada Allah sekitar usia 60 tahun, 70 tahun, kita kata lewat. Tidak pada Allah tuan-tuan. Sebab amalan ni Allah nilai bukan paling banyak amalannya, tapi yang Allah nilai adalah yang paling berkualiti. Kita menjadi lebih tenang. Walaupun lagi 5 tahun kita nak meninggal, kita baru beramal, boleh jadi amalan itu yang paling terbaik kalau amalan itu berkualiti, bersandarkan kepada ilmu. Yang pentingnya adalah terus kita mempelajari ilmu. Moga-moga ilmu inilah yang menjadi panduan, cahaya yang menunjuk jalan kegelapan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah yang mana dalam majlis-majlis ilmu yang kita hadiri, supaya Allah bimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah, kita sambung lagi tafsir kita pada surah Al-Mulk, surah yang ke-67. Dan insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Saya jemputlah pada ibu-ibu ayah yang mungkin boleh ambil Quran terjemahan di sekitar masjid kita, ataupun ibu-ibu ayah boleh buka smartphone yang ada Quran terjemahan, insya-Allah. Sama-sama kita niatkan kehadiran pagi ini, majlis ini, kita ikhlas, saya pun ikhlas. Moga-moga ada manfaat yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita semua, insya-Allah. Baik, sebelum kita sambung pada ayat yang ketiga, kita perhatikan dulu pada ayat yang kedua sebagai ulang kaji, yang mana tanda nikmat, kesempurnaan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Yang pertama, Allah kata apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menjadikan hidup dan juga mati. Allah ni nak bagi tahu, dialah yang paling mutlak kekuasaan dia, sebab dia boleh menghidupkan sesiapa yang dia nak dan dia boleh matikan sesiapa yang dia nak. Ada orang boleh larang? Tak boleh. Itu milik Allah. Dan ini pun dah menunjukkan tidak ada sesuatu yang dapat menandingi Allah. Jadi kenapa kita nak sombong dan angkuh kepada Allah? Sebab perkara ni pun kita tak boleh halang. Cuba ibu-ibu ayah perhatikan, kenapa Allah dahulukan dengan kalimah al-maut, kemudian baru disebut kalimah wal hayah. Allah sebut mati dulu, baru Allah sebut hidup. Ini adalah sebagai satu janji. Sebab
Ramai antara kita percaya dia hidup dan dia tak percaya dia akan mati. Tapi sebenarnya kita ni mati dulu baru hidup. Seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah Ta'ala, kaifa takfuruna billah. Bagaimana wahai manusia kamu boleh kufur kepada Allah. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Sedangkan padahal kamu ni mati, aku yang hidupkan. Mati dekat sini merujuk sebelum kita hidup di atas dunia, tuan-tuan, kita tak ada apa-apa. Kita pun tak tahu kita di mana. Itulah kematian. Yang mana Allah mulakan, wa kuntum amwata, kamu mati, fa ahyakum, dan kami hidupkan kamu dekat dunia ni. Thumma yumitukum, kemudian kamu akan dimatikan. Thumma yuhyikum, dan kemudian kamu akan dihidupkan di hari akhirat. Maksudnya hidup ni 2 kali mati, 2 kali hidup. Kita dah tempuh 2 alam dah, tuan-tuan. Dan kita bakal tempuh 2 lagi alam. Dan perkara ni kita tak boleh nafikan. Ni hakikat yang kita kena terima. Sebab itu Allah highlight dekat sini, al-maut wal hayah. Allah matikan kita dan Allah lah yang menghidupkan kita. Dengan matlamat dia, liyabluwakum, sebagai ibtila, ujian kepada kita, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling berkualiti amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah, Tuhan yang maha perkasa dan Tuhan yang maha pengampun. Kalimah liyabluwakum itu namanya ibtila. Ibtila ni artinya ujian yang umum. Boleh jadi kita sedar, boleh jadi kita tak sedar. Ya, inilah yang selalu disebutkan. Ujian dalam kehidupan ni bukan kepada perkara-perkara yang manusia benci, tetapi boleh juga jadi pada perkara-perkara yang manusia suka. Kematian, kesakitan, kesusahan, kesempitan rezeki, benar itu ujian. Tapi jangan dilupakan kekayaan, kesihatan, keluasan rezeki, kelapangan waktu, diberikan zuriat pasangan pun ujian daripada Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala pesan pada kita. Lalu Allah ikat dengan namanya Wahuwal Aziz. Dialah Allah, Tuhan yang maha perkasa. Perkasa dia sudut apa, tuan-tuan? Allah boleh paksa apa yang dia nak, dan Allah boleh paksa kepada kita apa yang dia larang. Tak ada orang boleh larang Allah Ta'ala, dan tidak ada orang boleh campur tangan dengan keputusan Allah. Dia maha perkasa. Dia nak masukkan ke dalam syurga siapa yang dia nak. Dia juga boleh masukkan siapa dalam neraka siapa yang dia nak. Tidak ada sesiapa pun yang boleh larang. Yang ini kita dah ulang kaji, tuan-tuan, pada pertemuan yang lalu. Kalau tuan-tuan ingat lagi, kalimah Al-Aziz adalah merujuk kepada surah sebelum Al-Mulk, iaitu surah At-Tahrim. 3 ayat terakhir tu Allah datangkan contoh tentang isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, isteri Fir'aun, Maryam. Ada 4 wanita yang Allah datangkan contoh pada surah At-Tahrim ayat terakhir 10, 11, 12, surah sebelum Al-Mulk tu. Yang mana 2 isteri Nabi ni, Nabi Nuh dan Nabi Lut, dua-dua isterinya masuk neraka. Suaminya walaupun Rasul, dua-dua Nabi ni tak boleh halang keputusan Allah. Memang Allah Al-Aziz. Allah juga memasukkan Asiyah, isteri Fir'aun, ke dalam syurga. Fir'aun pun tak boleh halang Allah untuk masukkan isterinya dalam syurga. Allah Al-Aziz. Dan tak ada manusia pun boleh halang Allah untuk masukkan Maryam ke dalam syurga. Walaupun di mata manusia, Maryam ini adalah wanita yang murahan. Tak ada suami tetapi dikurniakan zuriat. Tidak ada orang yang boleh halang Allah Ta'ala. Benarlah Allah ni Tuhan yang Al-Aziz. Ini antara saksi, bukti daripada Allah Ta'ala. Dan Allah juga, walaupun dia Allah yang maha perkasa, tetapi Allah juga Tuhan yang Al-Ghafur, yang maha pengampun. Kenapa Allah sebut Al-Ghafur dekat sini, tuan-tuan? Sebab Allah nak bagi tahu, walaupun aku boleh memaksa hamba-Ku untuk beramal, melakukan sekian-sekian perkara yang aku kehendaki, kalau mereka terbatas, terhalang, dalam keadaan mereka tak mampu melakukan, ketahuilah Allah Tuhan yang maha pengampun. Allah paksa kita puasa, kita tak mampu, mungkin musafir, mungkin kerana sakit, mungkin kerana darurat, maka Allah berikan kita rukhsah, tak berpuasa, tuan-tuan. Ketahuilah Allah juga Al-Ghafur. Dia maha mengetahui dan dia maha pengampun kepada kita.
Walaupun ada paksaan, tetapi Allah Maha Pengampun kalau kita tak mampu. Ini bezanya Allah dengan makhluk. Kalau mana-mana pemimpin dunia, bila mereka ni adalah Al-Aziz, perkasa tuan-tuan, mereka tak akan jadi pengampun. Bahkan mereka akan menjadi zalim. Dia akan buat apa yang dia nak. Siapa yang tak mematuhi mereka, mereka ni akan dibunuh, dijatuhkan hukuman, diseksa dan sebagainya. Tetapi tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bezanya Allah. Dia yang maha perkasa, dalam masa yang sama juga Allah lah Tuhan yang maha pengampun. Saya ulangi lagi sekali tuan-tuan. Surah ini adalah surah Al-Mulk, bicara berkaitan tentang kerajaan Allah, kesempurnaan dan kekuasaan Allah. Jadi apa yang Allah sebut dalam surah ini adalah sebagai bukti Allah itu Tuhan yang maha berkuasa. Yang Allah sebut ni adalah kekuasaan Allah membuktikan perbendaharaan milik Allah. Jadi kita kena nampak kenapa Allah Ta'ala sebut benda-benda ni adalah untuk menunjukkan dialah yang maha sempurna lagi maha berkuasa. Yang tidak ada sesiapa yang akan menandingi Allah Ta'ala. Baik, kita tengok, kita sambung terus tuan-tuan ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Baik, ayat yang ketiga Allah kata apa? Dialah Allah menjadikan sab'a samawatin tibaqa, menjadikan 7 langit yang berlapis-lapis. Kalau tuan-tuan nak tengok perkaitan kenapa Allah cerita berkaitan tentang langit, tuan-tuan kena tengok ayat yang kedua tu. Ayat yang kedua, Allah memberitahu kita, dialah Tuhan yang berkuasa di bumi. Bumi yang kita pijak ni, dialah yang berkuasa. Dialah yang menentukan, dialah yang mengatur. Dengan isyarat, Allah menghidupkan dan Allah yang mematikan. Lalu Allah bicara berkaitan tentang langit, iaitu dengan mesejnya, akulah Tuhan yang memiliki kerajaan di bumi dan akulah juga Tuhan yang memiliki kerajaan di langit. Sejauh mana kita berjalan tuan-tuan, selagi mana bumi kita pijak dan langit kita junjung, selagi itu kita duduk di bawah kerajaan Allah. Jangan sombonglah. Jangan angkuh kepada Allah. Selagi kita berdiri di atas bumi Allah, menjunjung langit Allah, selagi itu kita duduk di bawah kerajaan Allah. Itu isyarat. Contoh, kalau ada orang tanya, awak punya kerajaan luas mana? Pemerintahan awak ni besar mana? Selagi tak sampai border negeri sekalian, itu bawah saya lah tu. Allah kata, selagi mana bumi kamu pijak, selagi mana bumi kamu junjung, langit kamu junjung, itu kerajaan aku. Kalau kamu tak puas hati dengan Allah, kamu tak puas hati dengan kekuasaan aku, tak puas hati dengan arahan-arahan aku, carilah tempat selain daripada daerah ni, di bawah kerajaan ini cari. Kalau temui, silakan. Buatlah apa yang kamu nak. Seolah-olah seperti itulah mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Okay? Jadi ayat kedua, Allah bicara tentang kerajaan Allah di bumi. Ayat yang ketiga dan keempat dan kelima, ini cerita langit saja, Allah sebut 3 ayat, merujuk kepada kerajaan Allah di langit. Bukan nak kata Allah berada di langit, tapi nak memberitahu Allah menguasai yang ada di langit dan juga di bumi. Okay? Dan ibu-ibu perhatikan, Allah kata apa? Dialah Allah menjadikan sab'a samawat, 7 langit. Kenapa Allah highlight kalimah sab'a, 7? Selalu Allah akan sebut khalaqas samawati wal ard. Cukup memadai kalau Allah kata dia menjadikan langit-langit dan bumi seperti ayat-ayat yang lain. Tapi di sini Allah highlight kalimah 7. Sebab tuan-tuan, ini adalah surah Al-Mulk, surah kerajaan dia. Dan dia sengaja menyebut angka itu untuk membuktikan kesempurnaan dia. Macam kita lah, duk banding-banding harta kan. Saya ada 1 kereta Mercedes, datang si fulan yang lain, saya ada 7 kereta Mercedes. Siapa lebih kaya? Macam tu. Jadi Allah nak bagi tahu, langit yang kamu tengok itu baru 1 langit, tetapi aku yang maha sempurna memiliki 7 langit yang lebih sempurna. Sengaja disebut angka 7 tu untuk bilangan, untuk membuktikan kekuasaan dia, kekayaan dia, kesempurnaan dia. Sebab itu Allah highlight kalimah sab'ah. Okay?
Dan Allah sebut kalimat tibaqa. Tibaqa ni tuan-tuan, kalau dalam ilmu tafsir, dalam ilmu bahasa secara literal, tibaq dia bermaksud bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Dan tibaq ini juga memberi maksud satu tingkat ke satu tingkat. Maksudnya tingkatan yang berada di atas adalah tingkatan yang lebih luas daripada tingkatan yang bawah. Maksudnya kalau kita naik satu tingkat, ni floor bawah, second floor tu dia lebih luas daripada first floor. Kemudian naik third floor lebih luas daripada second floor. Maksud lagi satu tingkat naik, lagi luas. Naik satu lagi tingkat, dia lagi besar, lagi besar, lagi besar. Dan di situ Allah nak memberitahu kepada kita, langit yang kamu tengok hari ni, kita dah tengok langit ni tuan-tuan. Langit itu adalah langit yang paling kecil, dan itu adalah langit yang pertama. Kalau langit pertama pun seluas ini, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sehinggalah langit yang ketujuh. Wallahu a'lam. Itu kerajaan milik Allah. Tuan-tuan boleh bayangkan. Siapa boleh ukur langit dunia ni ataupun langit pertama ni seluas mana? Tak boleh tuan-tuan. Ini makhluk Allah yang paling besar yang kita boleh tengok dengan mata kita. Yang kita tak boleh ukur mana awal dan akhir. Tapi Allah berikan tanda dia. Iaitu nanti kita akan jumpa pada ayat yang kelima tu, Allah kata apa? Langit pertama ni yang disebut sebagai as-sama ad-dunya, langit dunia lah. Iaitu diukur sepanjang, kata Allah, zayyannas sama ad-dunya bimasabih. Iaitu dihiasi dengan bintang-bintang. Selagi mana nampak bintang, selagi itulah dikenali sebagai langit dunia. Langit kedua, bintang tak ada dah. Mungkin objek-objek yang lain yang Allah tak sebut pada kita. Tapi Allah nak beritahu, selagi mana kamu jumpa penemuan sampai bintang sekian, itu baru langit dunia, langit pertama. Itu baru langit pertama. Baru masuk lagi langit yang kedua. Bintang yang paling jauh, bintang apa tuan-tuan? Bintang yang paling jauh. Bintang yang paling jauh daripada bumi yang baru ditemui. Tuan-tuan boleh Google, tuan-tuan boleh search. Tengok kajian-kajian terbaru ni. Iaitu dikenali dengan pulsar star. Pulsar star. Ataupun dikenali dalam bahasa Arab sebagai bintang at-tariq. Bintang at-tariq. Kenapa pulsar star ni disebut sebagai bintang at-tariq? Sebab bintang ni dari kajian, dia mengeluarkan hasil bunyi seperti bunyi ketukan. Ada macam tu, bunyi ketukan. Dan at-tariq adalah bermaksud ketukan. Sebab itu Allah bersumpah, was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan bintang at-tariq. Kenapa Allah sebut tuan-tuan? Sebab ayat tu, tema surah at-tariq ni adalah bicara tentang Allah Ta'ala nak merendahkan ego dan takabur manusia. Kamu kata kamu paling besar, kamu kata kamu paling mulia wahai manusia. Ingat, makhluk aku, bukan aku, makhluk aku iaitu bintang at-tariq tu tinggi. Dan kamu pun tidak ada satu makhluk pernah jejakkan kaki di bintang at-tariq tu. Kalau bintang makhluk Allah tu setinggi itu pun kita tak capai tuan-tuan, Allah Ta'ala lebih lagi lah. Allah Ta'ala lebih lagi. Yang ini Allah Ta'ala berikan bayangan kepada kita. Okay? Jadi, isyarat yang pertama, Allah membayangkan kepada kita, kerajaan aku yang kamu nampak, itu baru langit yang pertama. Langit pertama pun dah luas. Langit kedua, tibak yang kedua, tabiq thani, tingkatan yang kedua lebih lagi luas. Okay, itu isyarat daripada Allah Ta'ala. Baik. Kemudian Allah sambung tuan-tuan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ma dekat situ tuan-tuan adalah tidak. Kalimah nahi. Allah menafikan. Sekali-kali tidak. Tara min khalqir rahman. Kamu akan melihat kejadian Tuhan Ar-Rahman min tafawut. Sesuatu yang tidak seimbang. Allah menjamin tuan-tuan. Kalau kita tengok langit yang Allah ciptakan ini, Allah kata apa? Kamu tak akan tak akan melihat sesuatu yang tidak seimbang. Kebocoran, kerosakan, keaiban, kelemahan dan sebagainya. Tengok langit, tidak akan nampak apa-apa kekurangan dan kelemahan pun.
Cumanya perhatikan ibu-ibu ayah-ayah, kenapa Allah sandarkan langit itu dengan khalqir rahman, penciptaan ataupun ciptaan Tuhan Ar-Rahman. Kenapa Allah tak kata khalqillah ataupun khalqil mutakabbir? Kan Allah gunakan nama-nama Allah yang lain, tapi Allah kata khalqir rahman, ciptaan Allah Ar-Rahman. Sebab ini isyarat, tanda nak bagi tahu Allah lah yang menurunkan rahmah, Allah lah yang menurunkan kasih sayang, Allah lah yang menurunkan rezeki. Ni langit yang luas ni Allah turunkan bermacam-macam nikmat kepada kita. Dan nikmat yang kita tak sedar, iaitu nikmat hujan. Tuan-tuan bayangkan, kita belajar ilmu sains. Hujan ni iaitu proses penyejatan daripada lautan, tasik, sungai dan sebagainya, naik sampai ke langit. Duduk di awan, dia jadi gelap. Berat hujan ni. Kalau kita fikir secara logik, tuan-tuan, boleh tak hujan, air yang dikandung oleh awan ni diturun sekali sedebuk, dum, jatuh macam tu? Boleh kan? Boleh. Tetapi yang Allah turunkan daripada langit ni, air tu adalah secara menitis. Menitis. Sepatutnya air tu kan berat di atas tu. Kita tak tahu berapa trilion dia punya berat dia. Kalau jatuh atas manusia, tuan-tuan, mati. Jatuh atas bangunan runtuh. Jatuh atas tanah pecah, tuan-tuan. Tapi bila Allah turunkan air yang berat dikandung awan ni, yang turun tu menitis. Kalau kita fikir, ya Allah, boleh je Allah Ta'ala nak turun sekali sedebuk, tuan-tuan. Apatah lagi Allah Ta'ala naikkan air ke awan ni, proses penjejatan atau penguapan ni, tuan-tuan, dia datang daripada air lautan yang masin. Tapi turun air kepada kita, hujan, adalah air tawar, tuan-tuan. Ada ke air hujan yang turun ni rasa masin? Tak ada. Siapa yang filter dekat atas, tuan-tuan? Allah Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman. Di situ kenapa Allah menggunakan kalimah Ar-Rahman. Kalau kita betul-betul berfikir, melihat, kita akan nampak di situ adanya kewujudan Allah. Mengiyakan kewujudan Allah lebih mudah daripada menafikan kewujudan Allah. Okey? Baik. Jadi Allah sebut kalimat tafawud. Kamu tengok pada langit, kamu cari ada kelemahan, ada kebocoran, ada sengit-bengit tak langit? Tidak ada, tuan-tuan. Dia sangat-sangat sempurna. Lalu Allah kata apa? Farji'il basar. Ulangi lagi pandangan kamu. Tengok lagi. Hal tara min futur, ada tak sesuatu yang tidak seimbang? Maksudnya Allah suruh tengok berkali-kali. Ayat ini adalah sebagai satu cabaran, tuan-tuan, cabaran. Contohlah, kita buat satu projek. Kita memang yakin projek kita yang kita buat ni the best. Orang tak puas hati dengan kita, kita cabar dia. Cuba awak cek saya punya ni kerja ni, tengok okey ke tidak. Jangan tengok sekali, tengok dua kali, tengok berkali-kali. Tengok betul-betul, okey ke tidak. Kita yakin dengan ciptaan kita, projek kita, hasilan kita. Sehingga kita mencabar orang, cuba tengok, ada tak kekurangan? Tidak ada kekurangan. Begitulah seperti mana ayat-ayat Allah, Allah Ta'ala nak membawa manusia, tengok kekuasaan aku. Kamu cari kesalahannya, cari kelemahannya, tidak ada. Sangat-sangat sempurna. Itu Allah Ta'ala. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah tengok ayat ketiga. Perhatikan. Allah sebut ma tara. Ma tara. Ada kalimah tara dekat situ. Tara dekat situ maksudnya melihat. Melihat. Kemudian kalimah berikutnya Allah kata farji'il basar. Ulangi pandangan kamu. Al-basar. Basar pun bermaksud melihat. Okey, basara hal tara. Tak, ayat 3. Basara hal tara. Basar melihat, tara pun melihat. Baik. Nampak ayat ketiga tu. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, kalau boleh tanda-tanda. Melihat dalam Quran ataupun dalam istilah Arab, dia ada 3 kalimah. Ada kala diguna tara, ada kala diguna kalimah nazar, ada kala diguna kalimah basar. Tara seperti mana ayat ni, tuan-tuan. Basar pun seperti ayat ini. Satu lagi kalimah nazar yang selalu kita sebut kalimah yanzuru. Yanzuru, melihat tu, yanzuru. 3-3 ni maksudnya melihat. Tapi 3-3 ada perbezaan. Apa bezanya, tuan-tuan? Kalau disebut tara, artinya lihat. Lihat dengan pandangan kosong. Maksudnya tengok je. Tengok. Kamu tengok saja. Tapi kalau Allah gunakan kalimah yanzuru, nazar,
Artinya kamu melihat sambil berfikir. Itu beza dia. Kamu lihat sambil berfikir. Semisal Allah kata apa? Afalam yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu tak melihat unta yang diciptakan oleh Allah? Yanzuru, melihat. Melihat dekat situ bukan lihat, tapi lihat dan fikir. Allah guna kalimah yanzuru. Ataupun dalam ayat yang lain, bila Allah Ta'ala bicara berkaitan tentang langit, Allah kata apa? Afalam yanzuru ila samai fawqahum. Apakah kamu tak melihat langit yang berada di atas kamu? Allah suruh melihat sambil berfikir. Cuma ayat ni, ma tara fi khalqir rahman tu, Allah suruh tengok je, jangan fikir, tengok dulu. Ada tak langit tu bocor? Maksudnya jangan berfikir, tengok, sekadar tengok aja. Takkan jumpa. Itu istilah dia. Tengok saja pun kamu takkan jumpa. Belum fikir lagi, tengok saja. Kamu takkan nampak ketidaksempurnaan. Kemudian Allah kata, farji'il basar, ulangi lagi pandangan kamu. Tapi pandangan yang kedua tuan-tuan, bukan melihat sahaja. Tapi Allah kata farji'il basar. Pandangan yang kedua adalah basar. Basar tu adalah pandangan dengan mata hati. Pandangan dengan mata hati. Sebab itu saya katakan, tara melihat sahaja, yanzuru melihat dengan berfikir, basar melihat dengan mata hati. 3 kalimah melihat, tapi 3 kalimah yang berbeza. Jadi Allah kata pandangan pertama lihat dengan mata. Tapi pandangan yang kedua Allah perintahkan kita farji'il basar, lihat dengan mata hati. Artinya kalau orang mengkaji alam ni, mengkaji langit, kamu kena lihat dengan mata hati kamu. Lihat dengan mata hati kita, Allah ni wujud ataupun tidak. Dengan kesempurnaan, kemudian adanya kejadian siang dan malam. Kalau malam gelap-gelap gelita, kalau siang-siang terang benderang. Kita nampak alam ni berubah. Lihat dengan mata hati. Jangan lihat dengan akal kamu. Kamu akan rasa Tuhan tak wujud sebab kita tak nampak. Tapi kalau bercakap dengan hati kita, melihat dengan mata hati, kita akan yakin Allah itu ada. Sebab itu Allah perintah kepada kita tengok dengan mata hati. Okay, basar. Kemudian Allah kata apa? Hal tara, adakah kamu melihat? Allah guna balik kalimah tara tu, melihat dengan mata. Adakah kamu melihat dengan mata kamu tu min futur? Pandangan kamu tu adanya futur pada langit. Futur kat sini tuan-tuan datang daripada kalimah fatara. Yang Allah sebut kalimah fatar ni di dalam surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar adalah bercerita berkaitan tentang langit yang terpecah, terbelah ataupun langit yang berlubang. Was-samaa'i wa idzas samaa'un fatarat. Allah kata. Dan apabila langit pun pecah dan berlubang. Al-Infitar dekat situ. Kalimah futur dekat sini iaitu Allah suruh kita lihat ada tak langit yang terpecah, terbelah, terkoyak, berlubang dan sebagainya. Kita tanya pada diri kita. Di situlah tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Sebenarnya tuan-tuan, Allah suruh kita berfikir secara logik. Contohlah, tuan-tuan pergi tengok gambar Mona Lisa, potret Mona Lisa di muzium di Paris tu. Tuan-tuan tengok dekat muzium tu, lalu tuan-tuan panggil semua orang yang datang berkunjung dekat muzium tu. Tuan-tuan kata, ini potret, pelukisnya bukan Leonardo da Vinci, bukan. Yang potret ini tidak ada pelukisnya, tetapi dia terjadi dengan sendirinya. Rasa-rasa ada orang boleh terima tak? Potret yang kamu tengok ni, Mona Lisa ni, tuan-tuan beritahu kat pengunjung lain, dia terjadi dengan sendiri. Dia tak dilukis. Dia tiba-tiba terjadi je. Confirm orang kata, kamu ni tak siuman ni. Kamu ni tak sihat ni. Kalaulah potret yang kaku tu tuan-tuan pun ada pelukisnya, yang kita tak boleh terima dari sudut akal kita, dia boleh terjadi dengan sendiri tanpa pelukis. Ini kan pula alam yang bergerak dan hidup ni tuan-tuan. Mesti dia ada penciptanya. Mustahil dia terjadi dengan sendiri. Boleh faham saya tuan-tuan? Kita tengok orang lukis gambar cantiknya ni, mesti ada pelukis ni hebat ni. Kita mesti fikir macam tu tuan-tuan. Tapi bila lihat alam yang cantik, lebih cantik daripada lukisan, kita kata dia terjadi dengan sendiri. Ini macam mana tuan-tuan? Fikiran kita telah diubah. Di situlah
Allah suruh kita melihat fil basar, dengan mata hati. Kita akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ayat yang keempat. Allah kata apa tuan-tuan? Summa rji'il basar qarratain. Kemudian pandanglah lagi sekali dengan basar kamu, dengan mata hati kamu. Tengok lagi sekali dengan mata hati. Qarratain. Qarratain tuan-tuan, qarratain ni bermaksud melihat berkali-kali. Melihat berkali-kali. Kamu tak akan jumpa apa-apa kelemahan dan keaiban. Sebab apa Allah Ta'ala sebut macam ni tuan-tuan? Sebab boleh jadi pandangan pertama, pandangan kedua adalah pandangan yang culas. Tengok-tengok, tak nampak apa-apa, okey je kot. Tapi kalau tengok betul-betul detail, ya Allah, banyak lemahnya. Kalau tuan-tuan tengok buku kan, buku yang diterbitkan, carilah, mesti ada kelemahan. Sebab itu dia ada 3rd edition, 4th edition, mesti ada. Sebab apa? Ditambah nilai dia, bertambah-tambah kebaikan-kebaikan dia. Ada kelemahan dan kekurangan. Tuan-tuan tengok drama, tengok sekali cerita, okey je. Tapi kali kedua tengok, kali ketiga tengok filem, oh rupa-rupanya si pelakon tu pegang telefon terbalik. Oh rupa-rupanya dia salah letak drip water tu. Orang letak kat tangan, dia letak kat siku. Macam-macam. Tuan-tuan boleh tengok macam-macam kelemahan dan kesalahan. Kalau diulang-ulang tengoknya, perhatian kita. Jadi Allah suruh tengok alam ni. Allah kata kamu tengoklah berkali-kali. Carilah apa-apa kelemahan. Kamu takkan jumpa. Takkan jumpa. Lalu Allah kata apa? Yanqalib ilaikal basaru khasi'a. Dan kamu kembalikan lagi pandangan kamu, ulangi lagi pandangan kamu, kamu akan tengok yang mana khasi'a, yang mana alam ini kamu tidak akan menemukan kecacatan, kelemahan, ketidaksempurnaan. Khasi'a maksudnya tak sempurna. Carilah, takkan jumpa. Bahkan janji Allah pula, wa huwa hasir. Bahkan sudahlah tak jumpa kelemahan, wa huwa hasir, kamu pula yang dalam keadaan lemah. Hasir bermaksud lemah. Lemah dekat sini tuan-tuan, iaitu kita akan jadi lelah untuk cari kesalahan. Sebab yang kita jumpa bukan kelemahan. Yang kita akan jumpa nanti penemuan-penemuan baru yang tak terkaji-kaji tuan-tuan. Hari ni saintis kaji, jumpa penemuan ini. Akan datang orang lain kaji, jumpa penemuan ini. Dia tak pernah puas. Bertambah-tambah penemuan-penemuan baru. Allah kata hasir, kamu akan tak cukup masa. Kamu akan rasa lelah, letih. Berapa ramai tuan-tuan di dunia ni manusia kaji alam. Kaji tak cukup usia dia tuan-tuan, mati. Ganti orang lain, kaji lagi. Tak jumpa lagi. Bukan tak jumpa. Tapi penemuan tu bertambah-tambah. Tak pernah kurang. Itu Allah kata hasir. Itu pun baru langit pertama kamu melihat aku, kekuasaan aku, makhluk aku. Itu pun menyebabkan kamu ni lemah untuk memahami dan mendandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Itu pada ayat yang keempat. Ayat yang kelima tuan-tuan, Allah menyebutkan, saya ambil kat sini ayat kelima. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kata Allah Ta'ala, dan sesungguhnya zayyana as-samaa'a ad-dunya, kami menghiasi. Zayyan tu maksudnya menghiasi. Kami menghiasi langit bumi, langit yang pertama, bimasabih, dengan bintang-bintang. Maksudnya selagi tuan-tuan nampak bintang, selagi itulah disebut sebagai langit pertama. Di sini tuan-tuan Allah memberi isyarat masabih. Bintang ni ada banyak nama. Ada kala Allah gunakan nama An-Najm. Ada kala Allah menggunakan namanya Al-Buruj. Ada kala Allah menggunakan dengan nama Al-Masabih. Dan macam-macam lagi nama yang Allah gunakan. Dan semua nama ni ada maksud-maksud yang tertentu. Kenapa bintang ni? Kenapa tak bintang ni? Al-Masabih tuan-tuan, Masabih ni adalah bintang yang utama. Al-Buruj, gugusan bintang, satu kumpulan bintang. At-Tariq, bintang sekian ni, nama bintang ni namanya bintang At-Tariq, bintang pulsar. Tapi kalau Allah kata Masabih, ini adalah bintang yang utama. Bintang yang manusia zaman Nabi gunakan sebagai penunjuk arah, Waze. Masabih. Dan setiap bintang tu pula ada nama-nama dia. Ini kita tak bincang. Kalau tak ada lebih detail. Bintang yang menunjuk arah ini namanya sekian. Bintang yang berkelip-kelip namanya sekian. Semua ada isyarat-isyarat dia. Sebab itu orang dahulu dia mengkaji bintang dan mereka ni menilik nasib mereka melalui bintang. Dan hari ini pun kita gunakan juga tuan-tuan. Tapi
disebut sebagai ilmu astrologi, yang mana orang tilik nasib melalui bintang. Sama je. Ni semua dukun-dukun moden, tuan-tuan. Sama je. Okey, baik. Allah kata bimasabih, Allah hiasi dengan langit ni dengan bintang-bintang yang utama. Lalu Allah kata apa? Bintang ni fungsi dia waja'alnaha rujuman lisyayatin. Tujuan dia adalah untuk dijadikan alat rejaman kepada syaitan. Bintang ni tuan-tuan, dia ada 3 fungsi. Pertama, sebagai perhiasan langit. Kedua, bintang ni sebagai penunjuk arah. Kalau orang yang musafir di lautan, di padang pasir, dia penunjuk arah. Bahkan dia juga akan memberi isyarat kepada mereka yang bertani. Oh, sekarang masuk musim menuai, musim kita menanam, bercucuk tanam sebagainya, dia akan melihat pada bintang perubahan tu. Dan yang ketiga yang kita tak nampak adalah fungsinya sebagai alat perejam syaitan. Kenapa Allah sebut dia sebagai alat perejam syaitan? Sebabnya pada zaman Nabi SAW ada kahin dan juga ada golongan arraf. Ini dukun-dukun, bomoh-bomoh, tuan-tuan. Mereka menilik nasib melalui utusan syaitan dan jin mereka yang akan mencuri berita daripada langit. Dia akan naik, curi berita daripada langit. Lalu Allah memaklumkan mereka ni akan dilemparkan dengan bintang-bintang. Ini perkara yang kita tak nampak, perkara ghaibiat. Tapi Allah Ta'ala menyebutkan. Seolah-olahnya Allah nak bagi tahu, ayat ni kalau tuan-tuan tengok pada konteks zaman Nabi, kamu sepatutnya lebih percaya kepada Muhammad daripada bomoh-bomoh ni. Sebab bomoh-bomoh ni menggunakan perantara dia, jin-jin dia, syaitan-syaitan dia. Dan mereka bila berada di langit untuk curi berita daripada langit, Allah merejam mereka dengan bintang-bintang. Ini tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Insyiqaq. Anda ada kesempatan nanti tuan-tuan, pertemuan yang kita akan datang, saya akan ajak tuan-tuan tengok surah Al-Insyiqaq. Allah disebut cerita tentang bintang-bintang ni. Okey, Allah kata apa? Aku merejam mereka dengan bintang-bintang. Macam mana kamu boleh yakin dengan ucapan syaitan dan jin yang membawa khabar perkara-perkara ghaib? Sedangkan Muhammad, dia datang kepada aku tanpa perantaraan. Dia naik bertemu dengan aku. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Nabi SAW naik bertemu dengan Allah secara live. Dia sepatutnya lebih dipercayai dan diyakini. Contohlah saya cakap dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, PRN hari ni, saya dah tahu dah siapa menang. Contohlah. PRN, Pilihan Raya Negeri Melaka hari ni, saya dah tahu dah siapa menang. Tuan-tuan pun kata, ya ke? Saya pun kata, saya tahu. Sebab berita tu saya dapat daripada Perdana Menteri. Oh, yakinlah. Tapi kalau tuan-tuan kata, Ustaz mana tahu siapa menang? Saya kata, entahlah. Tadi saya sembang-sembang kedai kopi. Orang kedai kopi kata, sekian-sekian parti menang. Ini pembohong. Macam itulah Allah nak sampaikan mesej. Macam mana kamu percaya kepada dukun, sedangkan dukun tu, perantara dia pun kami rejam dengan bintang-bintang. Sedangkan Muhammad naik bertemu dengan kami secara live. Sepatutnya dia lebih dipercayai. Dia yang lebih diyakini. Tak faham maksud saya? Boleh. Itu antara kenapa Allah sebut bintang ni sebagai alat rejaman kepada syaitan. Kemudian Allah kata apa? Wa'atadna lahum azabas sa'ir. Ayat ni perantara untuk berpindah kepada alam yang lain. Kata Allah, dan kami sediakan bagi mereka. Siapa mereka ni? Syaitan. Seksa neraka as-sa'ir yang menyala-nyala. Lepas ayat ni tuan-tuan masuk ayat 6, sehinggalah pada ayat yang ke-12 Allah berbicara berkaitan tentang kerajaan Allah. Bukan sekadar di dunia, di bumi dan di langit, tapi kerajaan Allah juga ada di hari akhirat, yang berada di neraka dan juga yang berada di syurga. Ni Allah Ta'ala maklumkan kepada kita, kekuasaan aku, kerajaan aku tak terhenti dekat sini, tapi luas di tempat yang lain. Bumi ya, langit pun ya. Di syurga pun ya, di neraka pun ya. Di dunia dan juga di hari akhirat. Itu kerajaan Allah Ta'ala. Kita akan tengok nanti tuan-tuan kerajaan Allah yang berada di hari akhirat, di syurga dan di neraka pada kesempatan yang akan datang, insya-Allah. Jadi saya berhenti dekat sini. Moga-moga ada manfaat daripada majlis ini. Semoga bertambah iman kita, kesedaran kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.